Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar. Fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat sekali lagi kita bertemu. Yang mana pada minggu yang pertama baru ni 4/9 kita berhenti dekat mengenai zikir dan ketika iqamat. Sedikitlah apa saya punya teguran saya lah untuk jemaah kadang-kadang yang agak mari lambat. Sebelum bina saf tu pastikan kita bina saf di bahagian tengah. Jangan separuh di ujung sana, separuh di ujung sini. Nah, macam parti lain-lain je nampak. Nah, jadi kalau boleh kita mari bina saf di tengah-tengah mula sekali. Kalau tengok jemaah saf yang depan dah penuh, terus kita berhenti di tengah-tengah dan seimbangkan dia di antara kanan dan juga kiri. Nah, jadi tengok tadi, separuh duduk sekelompok sana, sekelompok sini, sekelompok keluar sana. 3 puruk di antara satu saf. Itu satu cara yang tak betul lah. Nah, boleh menyebabkan hukumnya adalah makruh. Dan kalau kita tengok sekarang pun kedudukan kita seolah-olah putus saf. Tapi sebenarnya sebab kita ijtihad semasa, yang mana disebabkan penyakit dan sebagainya, walaupun jarak semeter, dia dianggap sebagai satu saf. Nah, tetapi kalau terlampau jauh sangat melangkaui daripada ijtihad atau pandangan para ulama melebihi 2-3 meter di antara satu, dia juga dianggap sebagai putus saf. Nah, sebabnya telah putuskan bahawa 1 meter di sebelah kanan. Kalau jauh sangat, dia juga dianggap sebagai putus. Nah, itu perkara yang perlu diingatkan. Yang kedua, tadi saya pergi ke Masjid Isyamuddin sembahyang Jumaat. Jadi saya terkejut. Tadi saya mari lambat juga tadi. Nak sampai ke Masjid Isyamuddin, azan baru sampai dan duduk di belakang. Jadi betulan kereta saya agak parking tu sekat orang. Jadi saya pun lepas Assalamualaikum, terus berlari, takut orang dan keluar awal. Bila saya keluar awal, masjid dah tutup. Bunyi azan, terus dah tutup pintu pagar. Yang terkejutnya, saya tengok ramai rupa-rupanya dia bina jemaah dekat parking kereta. Dan kita pakai mazhab Syafi'i, batal Jumaat dia. Nah, sebab pertama berada di luar daripada pagar masjid dan tidak ada persambungan di antara jemaah dengan jemaah di depan. Jadi mereka sembahyang Jumaat seperti orang lain, batal Jumaat mereka. Nah, wajib kena i'adah sembahyang mereka semula, yang mana ni qada dengan sembahyang Zuhur. Jadi kita mungkin kata-kata, saya nak pergi ustaz tapi tak boleh masuk sebab yang dah tutup pintu. Dah tutup pintu balik rumah. Sebab nama prosedur kita begitu. Nah, sebab perkara yang berlaku hari ini tak berlaku di zaman Rasulullah. Tapi ijtihad ini adalah disepakati oleh para ulama moden. Semua ulama-ulama tak ada kata tak boleh. Jadi para ulama-ulama seolah-olah inilah ijma' ulama zaman sekarang. Mengatakan jaraknya apabila keluar tempoh tertentu, pagar tutup untuk mengelakkan penyakit dan sebagainya, dah tak boleh masuk, maka wajib kita kena balik. Jangan cuba nak dapatkan Jumaat duduk dua dia pada pintu pagar masjid. Nah, dia kata tak apa ustaz, Mekah boleh sembahyang di hotel, Mekah cerita lain, sini cerita lain. Ni Malaysia tu nama dia Mekah. Ijtihad berbeza-beza dekat keadaan suasana. Nah, jadi jangan cuba bina ijtihad sendiri untuk menghalalkan, mengesahkan benda yang sepatutnya tidak sah. Okey. Kita pergi pada muka surat 267. Kita berhenti pada 4/9 baru ni. 267. Zikir ketika iqamat. Seseorang yang mendengar iqamat disunatkan menyahut seperti apa yang diucapkan oleh orang yang beriqamat sebagaimana yang kita buat pada hari ini. Kecuali ketika baca qad qamatis solah, maka hendaklah disahut dengan aqamaha wa adamaha. Nah, sebahagian para ulama, sebahagian sahabat Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis bahawa anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma anqala qad qamatis salatu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allahu adamaha wa illa fi hay'alataini fa innahu yaqulu la haula wala quwwata illa billah.
Jadi Bilal mengumandangkan iqamat tatkala membaca qad qamatis solah, mereka mendengar Nabi SAW menyahu aqamaha wa adamaha. Dia tak sama. Tempat lain sama. Bila kata Allahu Akbar, kita pun Allah. Sama dengan Bilal. Tapi sampai dekat qamatis solah, maka aqamaha wa adamaha. Itu kita maklum. Melainkan ketika fi hayy alataini. Hayy alataini maksudnya hayya ala solah, hayya ala falah. Dia jamak sekali, dia jadi hayy alataini. Jadi, apabila sampai hayy alataini, maka jawab dia seperti mana azan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Atau illa billahi, sudah cukup dah. Nah, sebagaimana disebut dalam hadis ini. Perkara-perkara yang perlu diambil berat oleh muazzin. Ini kita masuk kepada banyak kitab ni pada awal ni dia bincang mengenai sifat-sifat muazzin, yang mana pada awal dahulu kita bincang bagaimana darjatnya seorang muazzin ni sebenarnya lebih tinggi daripada darjat imam itu sendiri. Banyak hadis-hadis menyatakan tentang darjat kehebatan orang yang bernama Bilal ini atau sebagai muazzin ini, darjatnya sangat besar sehingga ada sekelompok yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi. Ada satu kumpulan yang mana mu nak tahu orang yang agak lahir panjang yang besar sedikit itulah geng-geng daripada orang yang muazzin di atas muka dunia. Nah, sebab itulah kita muazzin ni kita ambil berat. Kita ambil batu. Contohnya kita nak tabaruk atau kita nak apa nama kita nak belah mulut orang lantar panggil, nak tahnik. Selain daripada tahnik, ambil daripada orang yang soleh, ambil daripada imam-imam, ambil daripada orang ni, juga kita kena ambil berkat Bilal ini. Sebab Bilal ni bukan calan-calan, bukan ulama puji, tapi Nabi sendiri yang mana wahyu daripada Allah memuji pada Bilal, ambillah berkat Bilal. Selain kita jumpa Pak Imam doalah anak saya supaya dapat reksa tinggi dan sebagainya, ambil juga basic kat telinga Bilal tentang sembahyang tu, sebut sikitlah doa ke anak-anak saya sedikit. Sebab apa? Sebabnya mereka ini disebut sebagai golongan-golongan yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai ahli-ahli syurga. Nah, kena ambil berat dalam bab itu. Seorang muazzin disunatkan mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, seorang muazzin hendaklah mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Oleh yang demikian tidak dibenarkan mengharapkan bayaran upah. Daripada Uthman bin Abu Al-Ash berkata, "Qultu ya Rasulullah ij'alni imamul qaumi faqala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh muazzinan la ya'khudh an ala adanihi ajra." Aku memohon sesuatu kedudukan kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Wahai Rasulullah, lantikkanlah aku sebagai imam di kalangan kaumku." Nabi SAW menjawab, "Baiklah, kamu menjadi imam di kalangan mereka. Kerjakanlah solat secara ringkas seperti mana solat biasa dilakukan oleh orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Lantiklah orang muazzin yang tidak mahu menerima bayaran di atas azan yang dikumandangkan olehnya." Ada dua hukum penting. Pertama, Nabi ditanya cerita tentang azan. Tapi Nabi tegur juga tentang imam. Maknanya, apabila kamu menjadi imam, maka bacalah dengan ringan-ringan supaya kamu kena ingat di belakang kamu ada orang yang lemah. Lemah di sini bukan saja lemah tubuh badan, tuan-tuan. Lemah di sini termasuk lemah imannya. Kadang-kadang orang yang datang tu baru saja nak kenal agama, baru nak kenal masjid. Nah, jadi tiba-tiba kita rakaat pertama bantai sampai satu muka setengah baca. Menggigil kawan tu lutut. Nah, jadi tak kena dengan cara. Nah, dari tempat-tempat umum, contoh sembahyang Jumaat dan sebagainya, ada orang baru nak belajar datang sembahyang Jumaat. Sempat, kawan kata tak sempat nak balik pejabat, sempat. Tengok-tengok, imam tu dah lah Jumaat lambat. Pukul 10, pukul 1.30. Campur dengan bila azan sebagainya, 1.45 siap khutbah, 1.45 baru nak baca. Nah, campur dengan sembahyang, imam pula yang tarik pula sebab masjid tu aircon. Nah, masjid aircon sejuk, sedap, tarik, baca-baca panjang pula. Tengok-tengok, 2.45 masa sampai pejabat. Tobat aku tak mari dah lepas ni. Takut-takut ada julungan gitu. Memanglah kita sebagai imam ni mustahil kita nak menepati semua kehendak orang. Dan kadang-kadang baca suara sedap dah. Aku tak suka imam tu sebab dia baca style Sudaisi. Aku nak style Syekh Bandar pula. Tu jangan layan sangat. Nah, jadi maksud di sini adalah bacaan yang betul. Maknanya meraihkan jemaah itu satu perkara yang besar bagi imam. Yang kedua, dia kata, mencarilah Bilal ini yang tidak mengharapkan bayaran. Sebenarnya walaupun disebut imam di sini, Bilal di sini, tapi konsepnya sama. Bilal dan imam tidak ambil bayaran. Nanti kita faham betul-betul. Nah, kalau itu, Bilal, imam-imam nak bagi makan apa ke anak-anak dia? Nah, masuk di sini, kalaulah ada Bilal sebagainya, terlampau demand sangat. Demand sangat.
Oh, kalau bayar setakat 1,500, minta maaf lah, aku lebih baik kerja kilang lagi baik. Contoh. Nah, jadi maknanya terlampau demand sangat, bayar murah, tak nak bayar mahal. Ya sekarang ni, sebab itulah kadang-kadang ahli tokoh masjid pun dia kena guna juga istilah yang betul dari segi bayaran ini. Jangan sebut sebagai bayaran, sebut sebagai hadiah. Sebenarnya perkataan walaupun bagi maksud yang sama, memberi maksud pemahaman yang berbeza. Walaupun maksud dia sama, tapi dari segi istilah tu memberi pemahaman yang berbeza. Sebagai upah dengan bagi hadiah. Tak salah kita bagi niat, bayarlah bila tu bayar minyak kereta dia. Dia pun ada anak nak sekolah, nak beli sekolah sebagainya. Ini masa dia sebagainya. Nah, kadang-kadang je masjid satu hal juga tuan-tuan. Kalau bunyi bab agama, bunyi bab Bilal, bunyi bab ustaz, ustaz ni berkira, muazzin ni berkira. Tapi kalau tanya-tanya orang elektrik, mari baik kira ni berapa ni harga 1,000. Dia bagi je 1,000 cukup ke tak? Nah, kadang-kadang perkara tu orang kita silap faham. Kalau bunyi agama semua majanan, free belaka. Tu tak betul juga. Cuma nak beritahu sini, maknanya kita, apabila kita Bilal ataupun imam, memang diberi sagu hati ataupun hadiah kepada kita, tapi jangan jadikan dia sebagai aim utama. Nanti aku tak mari jadi Bilal, nanti kan orang tak payah upah. Itu yang salah. Nanti yang salah. Ini maksud hadis begitu. Bukan setakat itu, guru-guru ataupun apa nama ni, hakim-hakim juga sepatutnya tak boleh ambil gaji, tak boleh ambil upah. Jadi kalau tak ambil gaji upah, dia nak makan apa? Maksud di sini, jangan jadi sebagai aim atau matlamat utama dalam menyebar agama, dalam kerja agama sebagainya. Bahkan kerja-kerja lain sekalipun, walaupun tidak kait dengan agama secara langsung, pun juga tidak sepatutnya menjadi upah itu sebagai asas utama. Jadi nak beritahu kini, Nabi tegur, kalau mu nak dapat segala ganjaran yang disebut oleh aku sebelum ni, Nabi kata, maka jangan jadi upah keduniaan itu sebagai matlamat aim utama kita dalam mengerjakan kebaikan tadi. Okey, kita pergi lagi. Inna akhira ma uhida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittakhidha mu'adhdhinan la yattakhidhu ala adanihi ajrah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah hendaklah kamu melantik seorang muazzin yang tidak mahu menerima upah atas azan yang dikumandangkannya. Jadi saya tengok dalam kitab lain, makna tidak terlampau ambil berat sangat soal upah ni. Tekanan sangat upah ni, gaji nak bayar berapa dan sebagainya. Nah, okey. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan. Hasan ini adalah hadis yang bawah sikit daripada sahih. Hadis hasan ni bawah daripada sahih, tetap boleh digunakan sebagai hujah. Bawah pada hasan hadis dhaif. Dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Mana hadis hasan tu okey. Malah ini pendapat sebahagian besar ulama di mana mereka memandang makruh mengambil upah di atas azan dikumandangkan. Maknanya tak boleh di sini bukan bermakna tak boleh dimaksud dengan haram, tapi makruh sekiranya dia menjadikan itu adalah asas utama. Mereka juga memandang sunat sikap muazzin yang hanya sentiasa mengharap ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengumandangkan azan. Ini yang perkara yang betul-betul sebabnya walaupun di samping Allah bagi ganjaran yang hebat kepada para muazzin, tapi dalam waktu yang sama hati niat mereka juga perlu dijaga supaya fadilat yang atau jaminan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terlucut disebabkan ganjaran semata-mata. Yang kedua, hendaklah ia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini maklum, kalau kita tengok mana-mana mazhab sekalipun, maknanya mereka ni membenarkan muazzin itu azan walaupun tidak ada wuduk. Cuma mereka berselisih dari segi hukumnya. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan bahawa sekiranya muazzin itu azan dan tidak ada wuduk, hukumnya adalah makruh. Tetapi jumhur para ulama kata tak ada apa. Tak ada apa, kalau tak ada wuduk tak ada masalah. Bagaimana dengan hadas besar? Hadas besar. Tengok-tengok muazzin semua tak ada belaka. Nah, kawan tu mandi wajib tak lagi. Misal kata, jadi nak naik masjid hukumnya adalah haram, tak boleh masuk masjid. Mujulah speaker, boleh ambil mikrofon, boleh buka kop tingkat, dia azan kat luar tingkat. Kenapa apabila tak mandi wajib lagi? Boleh ke tak dia azan kat luar tu? Boleh, tak ada masalah. Nah, sebabnya lafaz Allahu Akbar azan ketika itu bukan dianggap sebagai ayat Al-Quran, sebaliknya dianggap sebagai zikir-zikir. Tapi tak payahlah buat begitu. Dan nak beritahunya kalau tak kedai kan betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Nah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu innahu lam yamna'ni an arudda alaihi illa anni karihtu an azkura illa ala taharatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, iaitu kepada Al-Muhajir bin Qunfuz radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia kata tidak ada halangan bagiku untuk menjawab salam, cuma aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci.
Jadi mana boleh sampai dalam jawab salam pun kalau boleh Nabi kata nak suruh kita ada wuduk. Sebab tu maknanya suruh jaga wuduk. Suruh jaga wuduk dalam setiap masa saat ketika. Batal wuduk, ambil wuduk. Batal wuduk, ambil wuduk. Sampai menyebut Assalamualaikum pun Nabi nak suruh ada wuduk juga. Tapi tidaklah syarat begitu. Tapi nak beritahu besarnya wuduk ini dalam kehidupan kita. Mana-mana yang ada nama Allah, iaitu Assalam itu sendiri, maka ketika itu disunatkan kita ada wuduk. Lebih-lebih lagi azan atau perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Jika seseorang mengumandangkan azan dalam keadaan tidak bersuci, maka ia tetap dibolehkan, tetapi makruh seperti yang disebut tadi menurut mazhab Syafi'i, manakala mazhab Ahmad, mazhab Hanafi dan selain dan mereka tidak menganggapnya sebagai makruh, maknanya tidak salah pun kalau kita azan tanpa ada wuduk. Yang ketiga, hendaklah berdiri dengan menghadapkan ke arah kiblat. Ibnul Munzir berkata berdiri semasa azan adalah disunatkan mengikut ijma' para ulama. Supaya azan yang dikumandang itu didengarkan oleh semua orang ramai. Di samping itu menghadap kiblat semasa azan adalah disunatkan kerana para muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan dengan menghadap ke arah kiblat. Hukumnya muazzin tidak menghadap kiblat adalah makruh meskipun tetap dikategorikan sebagai sah. Boleh, tak ada masalah kita nak menghadap kata kiblat sebelah sana, kita azan menghadap sebelah sini. Boleh tak ustaz? Boleh, tapi tak payah buat. Saya kata boleh je tapi jangan buat. Tapi ulama kata hukumnya adalah makruh. Tapi yang terbaik sekali, maka azan kita menghadap ke arah kiblat. Ambil, jangan cuba kita nak pusing-pusing. Dan Nabi kata begitu, kita follow je. Sebab setiap apa yang Nabi kata sudah tentu ada fadilat, ada kelebihan. Dan manalah tahu, itulah sebabnya kita masuk syurga nanti berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Kita pergi lagi. Hendaklah kepala dan leher dada muazzin menoleh kepala di sebelah kanan ketika mengucap hayya 'alas solah. Hendaklah dia menoleh ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Pada ini Imam Nawawi berkata keadaan sebegini adalah cara yang paling benar walaupun para ulama ada sedikit clash dalam isu ini. Tetapi jumhur para ulama mengatakan bahawa ketika hayya 'alas solah, hayya 'alal falah itu disunatkan kita paling ke arah kanan dan juga paling ke arah kiri kepada hayya 'alal falah. Cuma kalau tengok pada kitab-kitab yang lebih detail, contoh Raudhah At-Talibin karangan Imam An-Nawawi dan juga kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syirazi juga ditulis oleh Imam Nawawi. Dia kata berpaling, dia kata antara kesilapan Bilal ini ketika azan adalah ketika berpaling kepalanya ke kanan dan ke kiri. Jadi dia tengok bawah bagaimana cara dia berpaling. Ketika dia lafazkan hayya 'alas solah itu, hendaklah yang menghadap ke arah kiblat, tetapi memutuskannya memaling ke kanan dan hal falah juga memutuskan mempaling ke arah kiri. Okey, tuan-tuan tengok. Saya tengok bagaimana yang dimaksud dengan Imam Nawawi tadi. Mana contohnya kata dia nak sebut ayat solah. Kadang-kadang orang setengah tu dia sebut tu hayya 'alas solah. Barangkali tak betul. Ya betulnya hayya 'alas solah. Baru nak habis tu, baru dia paling keluar kiri kanan. Hayya 'alal falah. Bukannya paling sini tu hayya 'alas solah. Itu antara yang salah yang telah disebut oleh kitab Al-Nawawi, kitab Raudhah At-Talibin. Ini perkara-perkara, kaedah-kaedah ini perlu dipelajari oleh Bilal-Bilal supaya mereka mendapat fadilat yang lebih besar daripada hasil azan mereka tadi. Abu Juhaifah ni seorang sahabat juga, tapi sahabat yang kecil. Sahabat ni dua kategori. Satu sahabat besar, satu sahabat kecil. Sahabat besar ni boleh katakan para ulama mengatakan kubarus sahabah atau kibarus sahabah. Maknanya sahabat-sahabat yang mana telah dewasa, hidup bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah balik dah, hidup bersama Nabi, dia tengok muka Nabi, dia dengar Nabi cakap dan sebagainya. Ini Abu Juhaifah ni panggil sahabat kecil. Yang mana ketika Rasulullah wafat tu, dia ketika itu tak balik lagi. Budak lagi ketika, tapi sempat tengok muka Nabi. Ni Abu Juhaifah. Jadi Abu Juhaifah ni dia ada riwayatkan beberapa hadis ketika dia mati ketika tahun 74 Hijrah di Kufah. Jadi Abu Juhaifah ni antara sahabat yang tidak disebut sangatlah berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia kata pada satu ketika Bilal berkumandang azan di situ aku melihat mulutnya bergerak ke sebelah kanan dan sebelah kiri ketika membaca hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Dan hadis ini ada kata-kata Abu Juhaifah ini telah dinakalkan, telah disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah dan juga dinyatakan sendiri dalam kitab oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengenai kata-kata Abu Juhaifah. Bermakna yang kita buat selama ni hayya solah kanan kiri ini merupakan satu pandangan yang kuat
yang telah diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata paling pun boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak dapatlah fadilat sunat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi. Sebab Nabi tengok Bilal azan. Nabi tak kata gapo. Mana Nabi tak kata gapo menunjukkan Nabi setuju apa yang dilakukan oleh Bilal. Al-Baihaqi ni juga seorang perawi hadis. Musnad Al-Baihaqi tu kelima ni, kawan Imam Baihaqi ni, cuma dia tak masyhur banding dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Al-Baihaqi ni antara yang ulama-ulama hadis yang lain yang agak dia tersohor juga, tapi nak banding dengan 6 tadi, Imam Baihaqi sedikit ke belakang. Al-Baihaqi memberi komen berkaitan dengan mana azan sambil memusingkan tubuh muazzin dengan berkata, keadaan seperti ini tidak berasaskan semua yang sahih. Ni saya kata yang khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab Mughni tadi, Imam Ahmad dinyatakan seorang muazzin tidak dibolehkan berpusing pula. Ni saya kata tadi, ada khilaf di kalangan ulama. Dalam tempat ini, saya dah tak cek betul-betul tengok pandangan para ulama, apa yang kita lakukan hari ini, paling kanan ke kiri itu, pendapat yang paling arjah, yang paling kuat berbanding dengan pandangan-pandangan ini. Jadi biasanya begitulah kalau berlaku sikit khilaf para ulama ni, saya sebut banyak kali, itu satu rahmat bagi kita sebab mereka khilaf inilah dapat mentafsirkan maksud-maksud hadis. Dan mentafsir untuk memudahkan kerja kita. Kalau nak agak kita baca Quran pun dia mengikhlas bertukar-tukar. Kita pemaruh apa banyak mazhab, pandai-pandai kita nak maruh ke dewan tu. Mujur dewan tu ada. Tolong bantu kita mentafsirkan ayat Quran, mentafsirkan hadis untuk memudahkan orang macam kita, orang awam macam kita ni. Okey. Yang kelima, memasukkan kedua-dua telunjuk ke dalam lubang kedua-dua telinga. Bilal berkata, sebelum mengumandangkan azan, aku telah terlebih dahulu memasukkan telunjuk ke dalam telinga. Setelah itu barulah aku mengumandangkan azan. Perkara ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga dalam kitab Sahih Mustadrak Ibn Hibban. Juga antara kitab-kitab yang kuat dalam periwayatan hadis. Jadi, dia tunjuk jari telunjuk begini, maka keadaannya setengah-setengah orang tak gini je. Orang tak gini. Itu cara tak betul. Boleh katakan pandangan ini pandangan yang hampir sepakat keseluruhan 4 mazhab. Maknanya jari telunjuk kita di sini, kita ambil benda ni, letak kat sini. Ni cara azan yang betul. Jadi lepas masuk dia sini, dia bukan sepanjang azan perlu kita letak kat sini. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tunggu tangan sekejap. Tak ada masalah. Tapi masalah lawan balik, kita masuk balik. Tapi kalau nak berterusan begitu pun tak ada masalah. Dia tak kata mesti letak sini, tak boleh tarik-tarik keluar sampai ke hujung. Tidak. Maknanya ketika kita lakukan azan sahaja, maknanya mesti letak kat sini. Kemudian daripada itu atau tengah-tengah tu terpulanglah. Jadi tu kita buat lepas ni. Ada juga setengah-setengah dia dah nak karaoke kat rumah tak boleh. Bila pun karaoke kat masjid dia pegang sebelah tangan sini, dia agak sini. Tu cara tak baik, tak betul. Jadi kita ada stand tu walaupun nampak benda tu simple. Benda tu simple sebab kita telah berlawanan dengan hadis ini. Sebab dia kata letak kedua-dua belah tangan di sini. Melainkan speaker stand rusak ke sebagainya, tu cerita lain. Tu juga saya di Masjid Isamuddin pun saya tegur Bilal lepas kuliah maghrib. Kan biasanya dia ada satu bilik untuk kita minum sekejap sebelum solat Isyak. Saya tengok Bilal azan letak tangan sebelah mic. Saya tanya kenapa Bilal letak sebelah gitu. Dia tengok saya. Salah ke ustaz? Memang salah. Lain-lain kali lepas masuk kemudian tu dia terus letak kat situ. Tak tahulah malam saya ke malam lain buat juga, Allahu a'lam. Jadi kita tegurlah. Mana yang tak betul, dia kita tegur. Tak salah kita tegur benda yang baik, dia nak terima, tak nak terima sudah. Itu bukan tugas kita untuk kita paksa orang suruh terima semua teguran kita. Okey, kita pergi lagi. At-Tirmizi berkata, ulama menyatakan sunat bahawa muazzin masukkan dua telunjuk dalam kedua telinganya semasa mengumandangkan azan. Tirmizi itu juga perawi hadis menyokong pandangan Abu Daud dan juga Ibn Hibban yang saya nyatakan sebelum ini. Semua Abu Daud dan Ibn Tirmizi ini antara perawi-perawi yang tersohor di kalangan 6 perawi hadis, termasuklah Sayyidul yakni Ar-Rawah yakni Imam Bukhari juga Imam Muslim. Yang keenam, menguatkan azan meskipun soal itu hanya bersendirian di tengah-tengah padang pasir. Walaupun kita pakai mikrofon dah kuat, maka tetap juga kita kena angkat suara kita sebab kita ikut sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang ke bawah ini. Walaupun ada mic, ni mic kuat. Dulu mana ada mic macam kita ni? Dulu tak ada mic, pakai suara naik atas mimbar tu azan. Sekarang tak payahlah lawan kuat-kuat ustaz, kita pakai mic masjid ni pun harga 40,000 ustaz. Nak seluruh pasal apa ni alat-alat semua ni. Tak. Itu hak pembesar suara cerita lain, tapi muazzin angkat suara itu merupakan hadis.
Maka hadis tetap hadis walaupun kita ada pembesar suara hari 3 juta sekalipun, maka angkat suara tetap kita kena angkat suara. Nah, berdasar pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni antara sahabat yang tersohor juga ni. Dia juga banyak merawatkan hadis. Dia mati tahun 74 Hijrah. Abu Sa'id Al-Khudri ni. Al-Khudri. Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautak bin nida'i fa innahu la yasma'u mada saut al mu'adhdhini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulullah min ni salah. Bagi dia salah. Kita betul lah. Ada pensel pen betul kan. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasuli. Sebab tu harfu jar kena baca bagi bawah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihatmu sebagai seorang yang suka mengembala kambing. Katanya Nabi. Dia kata, aku melihat kamu suka membela seorang kambing di tengah padang pasir. Jika kamu berada di tempat pengembala kambing atau berada di tengah-tengah padang pasir, maka kuatkanlah suaramu ketika mengumandangkan azan. Sebab tidak seorang pun mendengar suara muazzin sama ada jin atau manusia atau suatu apa jua, melainkan ia menjadikan saksi pada hari kiamat kelak. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kenyataan ini pernah aku dengar daripada Nabi SAW. Tengok nombor satu kecil, nota kaki bawah tu, siapa riwayat hadis tu? Tu peti nota kaki tu, hak kecil kan? Nabi SAW tengok siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari tu, kita standard. Maknanya hadis tu hadis sahih. Tak perlu dinafikan kekuatan hadis tersebut. Jadi maknanya, kita bincang pada hadis sebelum ni. Kita tengok bawah ni. Sesungguhnya, muazzin itu, kehebatan dia banyak makhluk-makhluk hak nampak, makhluk-makhluk tak nampak akan minta ampun untuk muazzin. Maka orang tanya Nabi, sejauh mana ya Rasulullah? Sebanyak ramai sebenarnya. Mana sejauh mana suaranya terbang pergi? Kata 1 kilometer. Semua nak suara dia melintas ni. Duk bawah melintas suara kat bawah-bawah ni. Ada lembu, ada kambing, ada rumput, ada kuman, ada semut, ada cacing, pacat dan sebagainya. Semua mereka itu akan minta ampun kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah muazzin tersebut. Jadi kalau kita guna suara yang perlahan, speaker ni akan sampai 500 meter. Dengan kita angkat suara 100, maknanya tambah lagi 500, 1 kilometer. Siapa tak nak? Tak begitulah tuan-tuan. Kita ni kan, manusia akhir zaman ni iman dia lemah. Termasuklah orang yang bercakap lebih-lebih lagi. Kalau dulu, sehinggalah orang tanya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila Nabi cerita tentang malam Isra' Mi'raj daripada Mekah tolak lepas Isyak. Lepas tu balik semula, dia pergi ke Palestin, naik ke langit, turun ke langit, pergi ke Masjid Aqsa, balik semula ke Mekah sebelum masuk waktu subuh. Orang pakat suka gelak ketawa belaka, ramai yang murtad ketika itu. Dia jadi bahan gelak ketawa kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia tunggu Abu Bakar, nak cerita Abu Bakar, moga-moga Abu Bakar berpaling pada Islam. Jadi Abu Bakar tak nak pergi, tak sampai. Dia kata Abu Bakar tak sampai pun di Mekah, di masjid tu. Cuma beritahu, Abu Bakar, aku nak cerita kamu, Nabi cerita begitu begini. Apa jawab Abu Bakar? Kalau Nabi cerita hot plate lagi, berarti pun aku percaya. Lepas tu kita tanya balik, tuan-tuan. Saya tanya diri saya, agak-agak jangan iman yang kita ada pada hari ini, kalau kita berada zaman tu, kita ni lebih teruk daripada Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Itu yang kita bimbang. Kita tak kutuk dia. Bukanlah kata saya suruh puji. Tapi nak beritahu, apabila cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, tanya diri, kalau aku zaman tu, siapa aku? Adakah aku geng-geng ataupun aku tua kepada Abu Jahal dan juga Abu Lahab? Dan mana tak? Dan mana ni cerita dalam cerita terus dan berebut dan membuat ngundi nak azan, ngundi nak buat benda baik. Kita tak ada tinggal cerita ni selagi tak nampak depan mata, minta maaf, aku tak percaya. Itu menunjukkan kelemahan iman kita. Perlu kita tengok, kita semok balik. Yang ketujuh, dia sebut lagi. Melambatkan bacaan azan dan setiap kalimah yang hendaklah dipisahkan dengan berhenti sekejap. Sebaliknya menyegerakan baca iqamat. Telah riwayat sebuah hadis yang menunjukkan sunat perkara tersebut menerusi beberapa sumber riwayat. Ini saya sedikit, saya perlu pendetailan di sini. Pertama sekali berkaitan dengan kita maklum bahawa hadis sebut sini azan tidak boleh disegerakan. Contohnya segera ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu ni qomat ke apa benda nak buat bilal ni. Rupa-rupa bilal sakit perut. Jadi tak boleh begitu. Nabi suruh kita hanyutkan sedikit azan. Cuma yang perlu kita tegur di sini adalah azan Jumaat. Setengah-setengah kita dia ajar kita bagaimana kita nak azan Jumaat. Azan Jumaat tak ada masalah. Yang pertama kita lanjutkan seperti mana azan biasa. Cuma untuk azan yang kedua tu elok kita ringkas ke sedikit.
Katakanlah azan yang pertama kita ambil masa lebih kurang 5 minit untuk selesai. Maka azan kedua tu mungkin lebih rendah daripada 4 minit ke 3 minit setengah ke. Nah, contoh kita azan pertama kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya azan pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, dilanjut kan? Tapi kalau azan biasanya kalau azan yang apa kedua ni dia ringkas sikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia ringkas. Maknanya beza di antara azan yang pertama dengan azan kedua untuk pada solat hari Jumaat. Itu bila-bila perlu tengok balik, betulkan dari segi kaedah azan tersebut. Nah, sebabnya biasanya azan kedua ini khatib dah ada di atas kursi dah sampai khutbah. Nah, ini kita perlu yang antara perkara yang perlu dibetulkan. Sebaliknya menyegerakan bacaan iqamat. Mana iqamat berbeza. Iqamat ini disunatkan kita cepatkan sikit. Tapi ada juga iqamat ni dia punya tarik dia lebih kurang azan daripada juga. Nah, ada setengah-setengah ada, tuan-tuan ada. Contohnya kena Allahu akbar, Allahu akbar, panjang dia tarik. Sepatutnya iqamat biasa ringkas je. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukuplah. Kenapa kita nak panjang-panjang? Ini siapa cakap tuan-tuan? Dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini dia tak sebut di sini. Adalah kitab-kitab lain. Nabi ajar perkara-perkara berkaitan dengan perkara tersebut. Walaupun nampak simple tuan-tuan, perlu kita taat. Itu adalah hadis. Nah, kita bagi lagi. Telah diwayatkan sebuah hadis menunjukkan sunat perkara tersebut. Ada di sini. Dalam beberapa sumber riwayat, di antaranya hadis yang telah diwayat oleh Abu Daud. Dan hadis tersebut juga dikategorikan sebagai hadis sahih. Nah, jadi kena banyak. Ni perlu. Nah, ni sini Bilal ada, Bilal kita sini ada, dan ada ramai Bilal kat sini. Ni kita tengok perkara-perkara tersebut supaya kita laksanakan perkara tersebut mengikut lanas sunnah. Sebab nama kita pun fiqh sunnah. Maknanya fiqh sunnah ni bukan fiqh orang lain punah belaka, tidak. Maknanya fiqh sunnah ni inilah yang bersandar kepada hadis yang kuat. Nah, yang paling kuat sekali. Nah, kita pergi lagi. Tidak dibolehkan berbual-bual ketika iqamat dikumandangkan. Berbual ketika azan dikumandangkan adalah makruh mengikut pendapat sebahagian ulama. Nah, manakala Hasan Al-Qatadah membolehkan berbual semasa azan dikumandangkan. Abu Daud berkata, aku bertanya kepada Ahmad, bolehkah seseorang itu berbicara ketika azan dikumandangkan? Imam Ahmad menjawab, boleh. Lalu ada orang yang bertanya lagi, boleh tak bercakap ketika iqamat sedang dikumandangkan? Jawabnya tidak boleh. Alasan kerana disunatkan menyegerakan iqamat. Okey, ada dua pandangan. Pertama sekali, pandangan yang pertama mengatakan cakap ketika azan ini adalah hukumnya makruh. Imam Ahmad Ibn Hanbal, adik yang paling bongsu sekali di kalangan empat mazhab tadi, mengatakan boleh bercakap. Nah, tetapi ada tanya ketika iqamat, boleh katakan ulama sepakat hukum makruh bercakap ketika iqamat. Sebab ia ringkas, sebab kita terus nak akad takbir. Nah, cuma conclusion kita boleh buat di antara hujah para ulama ini, Imam Ahmad ni dia jawab boleh, sebagaimana dinakalkan, disebutkan kitab Ibnu Qudamah, kitab Murni, dimaksudkan oleh Imam Ahmad boleh bercakap ketika azan ini adalah bercakap benda yang ada keperluan. Jangan cerita pula pasal bola. Nah, ingat Messi tak jadi pindah nak pergi masuk ke EPL. Tengok-tengok sempat sumbat 2 gol. Nah, bercakap ketika mana tuan-tuan? Ketika azan, ketika lebih-lebih dekat iqamat. Tak patut. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i kata hukumnya makruh? Kenapa hukumnya makruh? Nah, sebabnya ada hadis yang kita baca sebelum ni. Barang siapa yang menhayati azan dan menjawab setiap tutur kata azan Bilal yang lakukan, dan selepas azan itu diselesaikan azan oleh Bilal, dan maka dia doa Allahumma rabb hazihi da'wati hingga akhir sekali, maka banallahu lahum baitan fil jannah. Maka orang tu akan ada rumah sebiji yang Allah sediakan dalam syurga esok-esok. Jadi kalau kita bercakap masuk azan, mana kita berlawan dengan hadis itu? Bila kita nak menghayati? Tadi seronok dah kata tadi. Katanya boleh bercakap dekat azan. Jadi kalau bercakap tu, jagalah. Tak salah kalau kita duduk dengan azan sekejap. Berhenti sekejap. Dengar lu azan. Bukanlah azan bukan 3 jam tuan-tuan. Sekejap je azan. Melainkan nampak yang penting sangat, yang perlu sangat, yang mana tidak boleh dielak kerana perlu beritahu ketika itu, maka silakan. Maka hukumnya adalah tetap makruh mengikut pandangan jumhur para ulama. Wallahu alam bissawab. Okey, ada soalan? Sekejap yang masuk Ada soalan tak? Silakan. Buka mulut, tak ada. Okey.
Nak solat untuk as-salatu khairum minan naum. Apa jawapannya kan? Apa nama ni? Yang tu kita maklum dalam kitab-kitab fiqh sebut sadaqta wa barakta. Ada juga yang dalam kitab mengatakan apabila dia kata as-salatu khairum minan naum, dia pun jawab as-salatu khairum minan naum. Salah ustaz? Tak salah. Tapi yang afdalnya kita jawab sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sadaqta wa barakta. Okey, sebagaimana yang tuan-tuan lafaz pada hari ini. Okey, lagi? Ada 2 minit lagi? Silakan. Macam mana? Maksudnya? Okey, cantik. Nak kena gunting dah ni. Okey, betul. Satu. Mananya contohnya kata setengah-setengah orang ceramah, Jan ni betul ke Jan tu betul? Nak mana betul? Jan ni betul lah? Okey. Okey, sekejap, bila sikit ni, saya nak jawab soalan tu je. Maknanya azan ini, kalaulah kata masuk 8.20 masuk azan, tiba-tiba dah melangkah pergi waktu yang jauh, maka lebih baik azan tu tak payah guna mic. Sebab dah jauh sangat, awak takut orang keliru. Tapi kalau azan macam ni, tak ada mas minit, 2 minit, tak jadi masalah. Boleh lah, nanti ingat soalan saya akan jawab untuk next nanti. Ada di bawah nanti, kita akan nyatakan nanti lah. Wallahu a'lam shawab, apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang ini ada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, Ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa, Ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika min Allahumma zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatil rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa a'inna nisyan bi rahmatika. Allahumma rzuqna fahman bi mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la as'al innal insana fi khusr illa lil salihat wa tawassul bil husab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.